Kita solat maghrib, dosa selepas asar diampunkan Tuhan. Kita solat subuh pagi tadi, diampunkan dosa selepas Isya. Kita solat zuhur tadi, Jumaat tadi, diampunkan dosa selepas subuh. Kita salat asar tadi, mengampunkan dosa selepas Jumaat. Kita salat maghrib sebentar tadi, diampunkan dosa kita selepas asar. Solat Isyak kejap lagi, diampunkan dosa selepas maghrib. Makna kata we have no sins. Tak ada dosa. Jumaat dengan Jumaat menghapuskan dosa di antara kedua-duanya. Faham tak faham tu? Sampai buat lagu lah. Jumaat hari ini menghapuskan dosa selepas Jumaat minggu yang lalu. Suara kekasih. Suara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pastinya yang kita sama-sama nantikan dan kita raikan pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Hazlin bin Bahrim, seperti mana Tuan Imam sebut tadi, lebih dekat dikenali sebagai Ustaz Hazlin Bollywood. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mulakan, saya minta kerjasama kalau boleh tuan-tuan, ayah-ayah ni main ke depan sikit. Sebab dimaklumkan ada lagi 2,000 sedang duk scan My Sejahtera nak masuk ni. Jadi saya minta main ke depan sikit sebab ada ramai lagi. Dan juga kita nak bagi peluang kepada ibu-ibu yang duduk di belakang. Kalau ayah-ayah tak ramai, sekali kita nak jemput ibu-ibu masuk ke dalam. Mereka kata duk tengok dalam TV ya. Dah mari dapur ni nak tengok, lagi nampak lagi kelih-kelih. Ni boleh kat geng laki-laki je. Silakan tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya jemput terutama depan ni sikit tak apa. Tak ada orang ni. Kita jemput dah. Saya nak jemput ibu-ibu naik ke atas. Kesian kat mereka. Dia kata dah lah, duduk di rumah pun duduk cerok dapur ya. Dia kata mari-mari tak ni pun memang duduk di luar juga. Maklum-maklum ibu-ibu jemput naik sampai kat tiang hijau tu dia. Silakan. Dekat, tak naik memang ori memang tak boleh nampak lah. Tak apa. Biar tu tak payah tutup. Kita nak bagi maklum-maklum sama menyertai kita ni, kesian kat mereka. Oh, dia kata 2 tahun dah tak boleh mari masjid dia kata. Alhamdulillah. Naik kat tiang hijau tu kak. Tu tiang hijau belakang rumah duduk kat tu. Tu dia. Silakan. Ayah-ayah main ke depan sikit. Nampak cantik majlis kita bila kita duduk ramai-ramai rapat-rapat ni. No? Tapi kita tak suruh rapat sebab penjarakan SOP. Maksud rapat tu dekat sikit dengan ustaz. Kita nak cakap pun sekali lagi dia ada feel tu. Kalau tuan-tuan duduk batu sepelung jauh sana, kita cakap pun ni macam dia cakap seorang-seorang je. No? Alhamdulillah, terima kasih Tuan Imam. Kita punya jemaah masjid kita ni alhamdulillah mematuhi SOP dengan sebaiknya. Mudah-mudahan kita dapat melancarkan perjalanan majlis ilmu kita pada malam ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam ini bersama-sama dengan kita Ustaz Hazlin bin Bahrim, Ustaz Bollywood. Pak Lam pun pernah belajar di sana bersama Ustaz Bollywood di Pakistan. Tak tahulah, tak dengar mereka cakap Pakistan lagi malam ni. Tak gigot, tak gigot. Tengok macam mana mereka nak cakap Pakistan. Kita ni tak apa boleh cakap Pakistan. Lagu Hindustan boleh ke tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ini Ustaz bersama-sama kita dalam rangkaian perjalanan dakwah Ustaz pada malam ini untuk menyampaikan satu ceramah perdana di IKBN Kuala Khalid pada malam esok. Ada satu majlis pesta convocation peringkat IKBN Negeri Khalid. Jadi sambil-sambil Ustaz sampai di sini, maka kita aturkan satu program untuk masyarakat setempat di negeri Kedah ini. Kebetulan Ustaz juga dia ada kenalan adik-beradik di Bukit Tembaga, Pokok Sena, Bukit Larik sana. Jadi dalam rangka datang ke sini boleh melawat adik-beradik sekali dan juga dapat diserikan dengan majlis ilmu seumpama ini. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam ini saya serahkan
mikrofon ini kepada Ustaz untuk kita bersama-sama mendengar tazkirah, mendengar ceramah perdana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Fadhil Ustaz Hasli bin Bahari. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Kasih Fadil Al-Ustaz Lutfi Amir Saidin, sahabat saya, adinda saya yang sentiasa bersama-sama bila saya sampai di Kedah ni sejak 5-6 tahun atau 4-5 tahun yang lalu sampai hari inilah. Jadi peneman ke mana-mana program jemputan. Dan pada malam ini alhamdulillah sama lagi dengan beliau di sini dan insya-Allah di hari besok. Tidak lain tidak bukan pertemuan ini adalah lillah. Allah Ta'ala tak bukan kerana Allah. Dan moga-moga insya-Allah hubungan kami ini hinggalah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz Salahuddin, Imam Masjid Zaitun, dan ahli-ahli jawatankuasa takbir masjid, para asatidzah, ustaz yang ada yang meraihkan majlis ini, yang meramaikan majlis, atau ustazah-ustazah, barisan pegawai masjid, yakni tuan-tuan imam, bilal dan siap, saf kepimpinan masyarakat kampung khususnya yang seqaryah ataupun yang berdekatan dengan masjid, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Slow aja sejuk. Betul dah ulang. Betul dah. Apa khabar semua? Dia ada dua mazhab sekarang ni. Sekali lagi saya ulang balik. Saya pun orang sifat kita mazhab pun kerja pun. Apa khabar semua? Tengok. Sebab tu dia panggil tazkirah ni penting. Dia kena ulang, kena rotate, hari kena peringat. Jadi saya cakap, saya tanya Pak, ada jawab Pak baik, alhamdulillah. Kemudian hak kedua pun hak baik dia kurang lah, tinggal alhamdulillah banyak. Tanya ketiga, semua kata alhamdulillah. Bukan kata habang baik tu tak baik, baik, tapi mana dipanggil awaliyat ataupun kita panggil yang paling utama dalam hidup kita ni, macam itulah.
Karena dalam bahasa mudahnya, saya Maulud Nabi ni tajuk tu memang bila kita buat fokus kepada diskusi, kita bicara santai, belah-belah Kuala-Lumpur, belah-belah Selangor, sama ada online setiap malam sejak daripada bulan 4 tahun lepas kami buat online. Ada penaja yang subhanallah ya. Orang Puan Seri dia tajuk daripada bulan 4 sampai malam tadi. Giliran saya bersilang ganti, bertukar pengacara. Saya Syed Nur Hisham, Datuk Kazim dan Datuk Rashidi Jami' Al-Rashid bekas Imam Masjid Negara dulu, menangkap bekas Timbalan Mufti Wilayah. Dan kita buat program bila kita sebut tentang Rasulullah, memang kalimah tu macam boleh buat tu bingkisan lah. Terima kasih ya Rasulullah. Sebab kalimah rahmatan lil alamin tu memang nobody lah kata orang putih. Tak ada siapa yang boleh buat. Mati susah, mati miskin, tapi jiwanya untuk umat. 2 minggu lepas kita kat Masjid Kelarif dengan Masjid Paya Station Kodian. Kita tanya Ustaz, anda dah baca ke ayat ni? Yang Nabi hadis sepanjang yang Nabi SAW, sahabat kata kami tengok Nabi duduk berdoa dengan doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 36. Kalau tak silap saya lah, tapi yang pasti surah Ibrahim. Kemudian Nabi sambung pula dengan doa Nabi Isa, itu ayat yang ke-118 surah Al-Ma'idah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, aku tahu berhala-berhala ini menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi, ya Tuhan, aku tahu berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak orang. Ikon-ikon, idola-idola yang kita duk pakai sama idola-idola, jangan duk pakai lah. Kalau ceramah budak-budak muda, Muhammad Rasulullah idola, no, haramkan kalimah idola. Idol itu adalah patung. Idola ni dia sesuai dengan zaman dia, tapi dah habis tahun orang tak ingat dia, itu idol. Lepas tu siapa-siapa yang ikut aku fa innahu minni. Ni Nabi Muhammad berdoa dengan doa Nabi Ibrahim. Ini hadis sahih Muslim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa-siapa ikut aku, mereka tu kalangan aku. Siapa-siapa yang lawan aku, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tu. Kalau Nabi lain, Nabi Nuh tu, la tazal al-ardi, apa nama ni? Jangan kamu tinggalkan walau seorang ke bumi ni. Nabi Nuh punya doa, wow, kabirnya semua hidup yang kalau bahasa kasar, mampir dia lebih mau. Jahat. Itu bukan nak banding tentang Nabi-Nabi tidak, tapi begitu Allah, Nabi Muhammad ni. Lalu sahabat kata Nabi sambung pula dengan doa Nabi Isa alaihissalam. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kau nak seksa mereka, apa kau boleh buat? Mereka kan hamba adik kita sembah cara kampung kita lah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau nak azab mereka pasal mereka buat jahat dosa, aku nak kata apa? Sebab mereka ni hamba.
Tapi dia jarang cakap Tuhan hang itu, tapi nak cerita dalam bahasa kita ni. Ini ambil video ni kerak-kerak pula, kita cakap kita ada adab ceramah Tuhan panggil hang. Jika engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, jika engkau menyiksa mereka akibat dosa mereka, fa innahum ibadun. Memang dia orang tu hamba kamu. Macam kita lah, bos marah kawan kita, bos nak pecat dia. Memang ini dia ni kalau dah salah confirm kena terminate ni. Kita pun baik dengan bos. Bos tu percaya kat kita, tapi kita kesian kat dia. Dia tu dah lah anak ramai, tapi kerja pun culas, tapi kalau sebab anak sakit dia tak dah nak kadut. Kita jumpa bos. Kalau bos nak buang dia pun nak kata apa, sebabkan pendiri bosnya tidak tu ni skrip dia. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bos, kalau bos maafkan mereka, bukankah bos ni maha perkasa lagi maha bijaksana? Sebab Tuhan kan dah kata dah, dalam perbuatan jahat rusak lautan sedikit tidak mengurangkan kerajaan aku. Ya. Kalau kau buat jahat, umat Nabi buat jahat walau sebesar lautan, sedikit pun tidak menjejaskan kerajaan Allah. Fa innaka antal aziz, perkasanya Allah, dan hakim, bukankah engkau maha bijaksana? Lalu Nabi angkat tangan. Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Fabakan Nabi, ya beki. Nabi teriak, teresa-resa. Nabi angkat, rafa'a yadayhi ila as-sama' wa yaqulu ummati, ummati, ummati. Fabakan Nabi. Lepas Nabi doa Nabi Ibrahim, Nabi Isa tadi, surah Ibrahim ayat 36, surah apa nama ni, Al-Maidah ayat 14. Dekat tangan, ummati, ummati, ummati. Nabi teriak maklum. Lalu Allah berkata kepada Jibril, malaikat, wahai Jibril, kita sibuk masa kita lah, belah apa nama ni, anak kimia, alam kuat, alam kuat, alam kuat, kehalia. Dia kata curang pitanya tengok Muhammad kedai bawa teriak. Itu pasal belah-belah kubang sepat. Pitanya tengok Rasulullah tu pasal pada teriak. Bukan Allah tu tak dengar, tapi nak cerita ni senario ni. Allah ambil tahu sampai macam tu. Malaikat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis setelah engkau menyebut nama umatmu? Umatmu, umatmu, kenapa kau menangis? Lalu Nabi menjawab kepada dia tentang umat. Jiwa Nabi ni umat. Lalu apa yang diperkatakan tak disebut je lah, tapi malaikat cerita kepada Allah SWT. Lalu Allah kata, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Wahai Jibril, patah balik, beritahu dekat Rasulullah SAW, beritahu dekat Muhammad SAW, kami meredai kamu atas apa yang berlaku ke atas umat kamu, dan kami tidak akan menyusahkan kamu. Lihat apa maksud dia? Terima kasih ya Rasulullah. Kita solat maghrib, dosa selepas asar
diampunkan Tuhan. Kita salat subuh pagi tadi, diampunkan dosa selepas Aisyah. Kita salat zuhur tadi, Jumaat tadi, diampunkan dosa selepas subuh. Kita salat asar tadi, mengampunkan dosa selepas Jumaat. Kita salat maghrib sebentar tadi, diampunkan dosa kita selepas asar. Solat isyak kejap lagi, diampunkan dosa selepas maghrib. Makna kata we have no sins. Tak ada dosa. Jumaat dengan Jumaat menghapuskan dosa di antara kedua-duanya. Faham tak faham tu? Sampai buat lagu lah. Jumaat hari ini menghapuskan dosa selepas Jumaat minggu yang lalu. Suara kekasih. Suara siapa? Rasulullah SAW. Siapa bagi? Nabi. Umat dulu, sorry. Nak taubat, bunuh diri. Yahudi, taubat, ikan perut, bunuh. Jahat. Sampai keluar. Berapa ramai di kalangan kita yang semayang kanak-kanak baru 2-3 tahun aja. Dan masih ramai di luar sana yang tak pernah semayang lagi lepas balik. Tapi adakah mereka diapa-apaan oleh Allah? Kan? Tuan-tuan kan tak tahu? Kan? Ayah anda kan tak tahu? Ada kawan kita yang tak semayang tapi dia relax je. Wallahu ghafurur rahim. Ampun, penyayang. Tak ampun pun Tuhan sayang. Boleh. Ramadan dengan Ramadan menghapuskan dosa di antara kedua-dua Ramadan. Ni tahun apa? 1443. Ramadan 1443 menghapuskan dosa selepas Ramadan 1442. Umrah dengan umrah menghapuskan dosa di antara keduanya. Haji dengan haji, Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi haji tahun 1970. Tahun ni pergi pula 2021. Tak ada lagi 2022. Bayangkan dosa lepas haji tu. Allah ampun lepas haji baru. Seperti kita kata, terima kasih ya Rasulullah, because kita terlantik menjadi umatmu ya Rasulullah. Tapi berapa ramai dalam bahasa mudahnya kita nak fikir betul-betul bagaimana keadaan kita mengamalkan kehidupan kita secara agama. Lepas tu kalau kita pegang yang Nabi pesan kepada kita, pegang Al-Quran, pegang sunnah Nabi, memang selesai masalah. Selesai. Percaya. Kita pasal kita masih dijajah. Lepas tu bila kerajaan di Kedah kata nak tutup, nak apa, tamat lesen judi, berapa ramai yang angkat tangan? Harap Satu Ulama Kedah, Satu Ulama Malaysia, NGO yang Islamik ni buat, tapi orang lain tak ada. Ni. Tahu-tahu duk bincang apa Pak Kafir awal. Pasal apa? Us kedir kendar buat kharab ho gaya. Dalam Quran kata apa surah tu? Ayat 54 Kafir.
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Telah kami jelaskan dalam Al-Quran contoh-contoh bitafsil dengan bantuan dengan lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia suka bergaduh, suka berlawan, suka berdebat. Siapa yang tak baca surah Kahfi Jumaat 5 rugi ya? Yasin baca malam Jumaat, Yasin pagi Jumaat, Kahfi. Tadi saya baca live ada 200 orang tengok setiap pagi Jumaat. FB saya. Minggu lepas tak sempat sebab pergi Kelantan ceramah, beg tinggal. Saya beg ada baju gantung dalam hanger dalam bungkusan buat pi ceramah balik ceramah semalamnya. Baju tu pakai, baju tu balik. Lepas tu cah beti tak buat, ni nak cah tak boleh tinggal sikit. Allah sebut dalam Quran. Pasal apa tuan-tuan? Kalau buka Ustaz surah Al-A'raf ayat 14 hingga 16. Siapa ada Quran? Kalau ada Quran lah, kalau ada bekan. Kalau ada handphone tu, buka ayat, tak silap saya, ayat suratul A'raf ayat 14 hingga 16. Ada terima sekali tak? Adanya. Kita apa? Kita nak tembang Ustaz no? Ya. Di sini ramai tutup guru macam mana. Saya tahu dia orang dekat. Saya ni jadi macam ni pasal saya punca daerah juga anaknya di kursus minggu. Ngaji sekolah Pok Senang, lu jahat nak menyanyi kerja. Saya bukan sekolah agama, sekolah Pok Senang. Lepas PM baru saya pergi di Pakistan dan duduk rumah, satu rumah dengan sahabat-sahabat saya di apa? Saya sahabat derang lah di Pakistan, 7 tahun di sana. Kita ni kadang-kadang mai lupa juga lah. Tengok surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Apa saya nak ambil penghujung tu? ولا تجد أكثرهم syakirin. Apa maksud dia? Iblis berkata, Iblis berkata 16 ke 18, 16 ke 17, betul. Oleh kerana engkau wahai Tuhan menyesatkan aku, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat untuk menghalang hamba kamu daripada menjalani jalanmu yang lurus. Qala iblis laknatullah fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Hang pandai-pandai sesat aku, hang pandai-pandai buang aku masuk neraka, dulu aku dalam syurga, pasal nak pergi sujud dekat rongga tu. Ingat tu. Jenis sombong tu. Waktu kita tengok kalau orang sombong, cakap baik dia tak terima. Kita geram sampai ponyoh muka dia numbuk. Ni sombong. Iblis dia. Bukan Tuhan tak geram. Tapi Tuhan bagi chances peluang kat dia. Tapi dia buat semua.
Apa kata iblis ke Allah? Hello, penyombong yang berani melawan Tuhan. Ramai orang sombong. Berapa ramai wanita-wanita, ibu-ibu yang tak tutup aurat, sombong dengan hukum Allah. Berapa ramai yang tak mengambil peluang apa yang Tuhan bagi dekat atas muka bumi ini untuk tolong syariat Allah. Ramai. Dia sombong dengan kekuatan, dengan jawatan dan dengan kuasa dia. Sombong lah tu. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, orang dia semua bodoh, dia seorang je sekali. Once upon a time, Nabi berkata begini, sesiapa yang ada dalam hati jiwanya walau sebesar sawi sepak sombong, tidak boleh masuk syurga. Sahabat confused. Ish, sombong macam mana? Angkat, ya Rasulullah, one question please. Okay, silakan. Bagaimanakah pandanganmu ya Rasulullah? Ada seseorang yang pakaiannya pakaian cantik, kasurnya cantik, ada itu sombong juga. Nabi kita kata dia, tengok Nabi jawab. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha beautiful, maha sweet, maha cantik, sukakan kecantikan. Pakailah lawa-lawa. Pakailah lawa. Mai kereta-kereta hak lawa-lawa. Pakai kopiah-kopiah hak lawa-lawa. Pakai sandal-sandal hak lawa-lawa. Mai. Patut ada hukama kata, kalau kamu nak pergi jumpa kawan saudara kamu, cantikkan dua benda. Libasakum wa rihalakum. Pakaian kamu nak semua orang kena smart. Kereta kenderaan kamu kena bagus. Sebab apa dia? Sebab nak sambut kawan dan jumpa kawan. Bukan niat menuju. Tuan-tuan, sambut kawan tu kat airport, bawa lori hak Pajero dengan kereta seluruh duduk belakang. Bila dia berjalan, kalau bunyi macam helikopter, tapi dia mendarat. Kawan kata, siapa ambil aku? Pergi sebuah negeri lah. Dia kata sekian, kenapa dia ambil ustaz tu dengan kereta tu? Kaya semua, tapi pergi bawa ustaz tu naik kata Pajero 19.7. Dia rasa benda tu tak nampak penting. Keterampilan. Ni sahabat confus, sombong. Kalau aku pakai lawa baju mahal, sombong lah. Nabi kata, dah. Sombong itu ialah orang yang dikatakan ghamtun nas wa batarul haq. Jenis rasa orang lain semua bodoh, dia seorang cerdik. Itu sombong. Yang kedua, dia menolak kebenaran. Jadi iblis ni kata dekat Allah, hang yang pandai-pandai sesatkan aku akan taikal hamba hang. Tu bahasa kasar tu kalau dia cakap Tuhan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datang, aku akan mai kacau depa, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, aku mai hasut depa, dan kamu takkan jumpa orang yang terima kasih kepada kamu hanya sedikit saja. Sebab sombong. Sombong ni tuan-tuan sekalian, jenis ada lebih. Tapi kalau orang miskin sombong, jadi pelik pula. Sombong orang lebih. Saya suara saya lebih sikit, saya sombong.
Rafi dia kerja bahagian ketua, bahagian jaga agama polis, dia ada sombong. Orang kaya kat kampung Kedudung Lengkuih. Kedudung mana? Lengkuih, sombong. Itu standard, sombong tu. Dia kemas. Yang ada jawatan, ada sombong dia. Sombong ni benda berat. Bila masuk resap semua dalam jiwa ni kadang-kadang, bila tegur imam baca ayat salah, imam tu marah dia balik. Siapa? Saya imam masjid daerah Kuala Selangor, alhamdulillah 8 tahun. Saya berhenti sebab saya meniaga. Nah, ni lah yang payah ni. Tak boleh hitam sebab orang tahu. Tak apa. Ni lama dah. Saya berhenti imam 2006 lagi dah. Betul 15 tahun kan. Orang bawa tegur orang pejabat agama. Pejabat agama dengan masjid sebelah. Ni pejabat agama, tu masjid. Jalan kaki sampai tak lengok, cantik. Bila-bila saya ajak, siapa dah ajak pergi masjid? Masa tu tugas bila tu orang lain. Bila kita yang pangkat besar jadi macam tu, siapa? Lepas tu bila saya jumpa majikan sombong ni, dia jadi geram. Lalu saya letak jawatan jadi imam. Nak lawan mulut. Kalau cerita tumbuk tu memang angin dah. Buang title ustaz, biji. Awak ustaz ni, kita bukan apa, memang orang ubat kita. Tapi title kita tu ustaz tu. Title kita imam aja daerah. Kalau maki orang apa orang atau khutbah maki dia semua, confirm orang akan hilang respect yang kita. Sebab marah dilarang. Sebab marah ni syaitan. Tapi ingat, rezeki itu bukan dia bagi. Siapa bagi? Allah. Kalau nak ungkit sombong, antara baca kitab Arab depan aku. Kalau sombong lah. Baca kitab yang tak ada baris, memang gelong. Tanya ada berapa kali pergi masjid, berapa kali naik khutbah member, tu sombong. Kita ada geram ni. Batu hari ni duduk bergaduh dalam Facebook, ustaz dengan ustaz, tak tengok. Kita yang rasa ayolah, dia dah ilmu tu tinggi rendah, jangan kacau, biar pergi dia. Kita nasihat ke dia, Syekh akhi, tak payahlah dah ajak berdebat dalam Facebook. Jumpa PM atau DM atau personal, panggil. Entah bukan tahu apa, kita tahu lah, tegur mana dia kata kita tak tahu apa. Ini standard. Iblis jamin ibu-ibu, maklum-maklum, hang tak akan dapat ramai orang terima kasih kat hang. Yes. Tuan Cik, baru ni kita berjumpa dengan Menteri Agama bulan lepas. Menteri Agama baru je lah, Ustaz dari Ahmad Senator, Datuk Fadilah Kamsah bangun masa Q&A tentang yang solat 5 waktu hanya belasan persen saja. Yang solat ikut dan adalah belum kira nilai persentage ataupun peratus pemakaian syariah. Confirm iblis menang. Tuan-tuan,
confirm dia benar. Sebab tu bila kau tahu buat masjid orang tak mau main kata, nak buat macam mana? JK kena faham dia duduk maki orang tak main masjid. Dia kata dulu PKP duduk maki kita haram tak main masjid. Lah ni buka kat sebulan 2 bulan haram tak main, nantang tunggu. Yang cakap tu gelap Pak Imam. Tak boleh. Allah sebut dalam Quran ayat 18 surah Taubah. Nah kata, ada tak elok sedikit. Ni. Tuan-tuan tak senang lah tu masjid. Yang duduk kat Mekah, pergi Mekah kadang-kadang tak main Jumaat dalam Masjid Haram. Benda tu petunjuk. Lepas tu Nabi kata, sabda hadis, kalau kamu tengok anak kamu jenis bolak-balik masjid, jangan risaulah. Saksikanlah dia sebagai anak yang beriman. Settle dia punya benchmark dia. Itu asas. Kerja siapa? Kerja Iblis, laknatullah. Anak kita mengapai Quran tak masuk-masuk, kita maki dia. Awak hang bodoh sangat. 4-5 tahun haram tak boleh habis. Yang kita sekarang duk cakap pun tak habis dia apa? Kalau maki anaknya dia buat apa? Sebab al-mukhtar indallah. Ada orang sedap bila kita di Pakistan, Syekh Musri ini, Syekh Mas'ud, dia mengajar tafsir. So mengajar Quran dan Al-Quran. Fadal. Apa baca Quran gelap. Jadi kita tahu kita Muslim baca yang budak Juzul Qamar Comoros Afrika Kulitan Asura dia berbagai. Dia baca tu. Lepas tu kata الشيخ سليم حفظت القرآن؟ لا يا شيخ والله ببلغ Arab Muslim kalau suara bagi semua pakai Quran. Ada video begitu. Kita suara bagi semua menyanyi. Adalah. Berapa ramai dalam peringkat anak-anak kita keluar universiti, kerja tak ada, jobless, tak ada kerja. Dia bayar nak pegang cangkir pergi bilang rumah kantor, tanah tu tanam kacang dia. Lah kalau saya mahal kacang beni 12 ringgit. Kacang beni tanam sepok dia tunggu. Kacang panjang tu luruk-luruk pergi depan umum menyacok, sampai cik boleh turun dia kasi. Kacang ajaib. Lah kalau nak tanam pokok kacang, bayangkan beli sayur mau ni 48 ringgit sayur saja, gobek sikit. Apa nama tu, nama macam Cina, apa nama tu, sayur macam tu lah, macam apa nama kita makan tu, kailan. Tapi bukan kailan, bola kai apa pun. Lepas tu cendawan sikit 40 lebih. Tengok-tengok tu dia naik sampai 100-100, ada naik 200-400. Siapa tu? Apa cili? Saya orang KL, lupa dah pasal kita. Cabai Melaka 19 ringgit. Tu telan sebiji ke Mahmudong. Dia kata saya mengaji UiTM, saya mengaji UUM, takkan anak saya nak kerja tanam pokok mama. Lepas tu Nabi pesan lah, 2 benda yang orang suka lalai, sihat masa lapang. Sihat masa lapang. Projek kita cadang pun tak jadi. Sekarang saya terlibat dengan program koperasi dan usahawan.
bahawa ni pihak berkuasa bagi 250 kedai masjid Lesung Mat. Lesung Mat minyak tak lesung tu, saya sebagai board director dalam tu. Lesung Mat ni kedai masjid, bila ni lebih kurang dekat 80 kedai seluruh Semenanjung. Bawa ni pergi tengok di Tawau dan Sandakan, menteri suruh buka lagi 10. 250 buah tu, satu biji upah nilai 250,000. Punya nak bagi tu, pihak berkuasa bagi duit supaya orang mereka. Masjid saya beritahu, dengan syarat saya beritahu, saya juga pegang benda ni. 1000 masjid yang syarat ada koperasi, dia kita akan bagi satu kabin bernilai 25,000 untuk 1000 masjid. Kalau masjid ni ada, buat dia masjid ni, bukan sekolah-sekolah dah, masjid. Kalau ada, insya-Allah, ni saya duk main ni, barunya bulan 10 saya pilih Langkawi, kita bagi 2. Tapi kita tak declare bagi orang sebab benda tu baru disarankan kena cukup 2,000. Berjumpa dengan Esko sebuah negeri di Pantai Timur, minum sarapan pagi dengan dia. Dia kata ada, kata dia banyak, tapi orang hidup 6 je tadi. Koperasi banyak, 50 lebih. Hak masjid ni 6 dia hidup. Hak hidup tu pun nyanyi-nyanyikan gitu. Gula ada tak? Gula tak ada. Gula pun tak ada. Dalam orang tinggal pergi lah kedai kapiah. Betul marah kat orang di kedai kapiah. Kedai kita tak komplit. Ni dibagi pula untuk 100 siswa graduation, fresh graduate keluar. 100 orang bagi lebih kurang hampir 500,000 untuk buka 2 buah kedai, 2 pintu. Semua bayar, kita bayar. Semua pekerja kita bayar. Sewa kedai kami bayar, elektrik kami bayar, deposit kami bayar, ayah bayar semua. Untung setelah tolak overhead semua, 70% siswa dapat, 30% kami ambil. Tapi kami bayar. Ini bukan kata murah ni, jadi kita ni main tidak makan mereka. Sebutlah macam-macam lah pihak-pihak atasan bagi. Betul kata orang kata gajah putih, gajah mati dah lama dah. Gajah putih sebegitu tempat ada kolam ikan. Saya tak pergi, saya tengok dia punya tu. Lebih kurang ada 18 sekolah udang dan ketang. Tapi dia tak jalan lah. Puak-puak Myanmar curi dia ambil ketang udang, dia kata bosok-bosok macam dapat dan dulu. Berapa agak-agak kau semua tu? Tadi yang jaga Firefly tadi pun saya tengok Bangladesh dah ramai dah. Mana budak kita? Jangan marah dia. Semalam saya baca berita puak-puak Bangladesh telah menukarkan status bendang jadi ladang sayur. Negeri mana agak-agak? Negeri kita. Ha? Oh. Tuan diam ni marah apa? Tengok dia macam hidung kemang cuma. Gena aku nak ceramah tu kata tanam sayur pun ada. Tuan, nak berita benda ni dalam bahasa muda, nilai tentang ubudiyah, nilai tentang mas'uliyah, nilai tentang khuluqiyah. Bukan khalqiyah, khuluqiyah. Ubudiyah kita pun kadang-kadang macam tak apa yakin. Betul ke baca doa ni boleh terima? Nabi kata dah di sahih, ibu-ibu siapa baca doa tadi lepas asar sampai terbenam matahari dia doa antara
tempat waktu yang mustajab doa dia. Setiap minggu Jumaat naik. Berapa ramai yang lepas peluang, lepas solat asar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sebab kita tak apa yakin. Mandul keyakinan dengan jawapan Allah. Masa kami belajar di Pakistan dulu ni, mengaji di Pakistan masalahnya tidak mendapat pengiktirafan oleh Malaysia. Dia nak Ustaz, mana dah nak? Betul? Tahu bila? 90? Balik? Itu baru nah. Saya 98, 88, 94. Siapa? 89 sampai? Oh. Balik awal lah. Saya balik awal dah, pergi balik. Dapat tiket free. Apa cerita tiba-tiba tanya orang Ustaz nak lupa dah. Lupa ni. Ha? Dah lupa juga. Apa anak tanya? Baru Pakistan tadi ni. Tak ada iktiraf. Apa? MQA. Yes, Malaysian apa? Qualified Agency kan. Dan yang jadi CEO sekarang pun sahabat baik dia Datuk Sabri Sattar, bekas Naib Chancellor UPSI dan sebelum tu Timbalan Naib Chancellor UPN. Bagus dia, masa gua makan tanya kita rapat. Bila tanya MQA tu juga, dia kata apa? Ada jawapan antara jawapan ESA, dia kata pergi belajar mana lah, pergi elok, balik mai ada pembuktian tu benda tu bagus, sekian buat jalan lah. Sampai macam tu lah. Pakistan tak ada iktiraf. Tapi kalau kami sambung master di US atau UK, boleh tak? Makna kena pergi menadah, pergi menyembah sana dulu, balik baru terima. Setakat main master di Pakistan tak terima. Waktu itu apa tak terfikir? Sebab ramai mentaliti orang kita ibu-ibu, bila hang belajar, hang dapat CJ tu anak saya kerja. Yang ni masalah kita hari ni. Lepas tu anak-anak kita terbiak. Sebab dia dah pegang, dia akidah dia, tauhid dia. Bila aku mengaji ni, aku belajar ni, aku dapat sertifikat bagus. Lepas tu kerajaan kita bagi kerja oleh aku. Tu Allah. Sama je budak-budak fantastis pun. Dan lepas tu Tok Guru ni Aziz, Jazallah rajazah, Allah firlahu warhamu wa'afi wa'afu anhu. Bila dia menang sahaja di Kelantan 1990, saya dengan anak ada satu rumah di Karachi pada itu. Nick Adeli. Waktu itulah saya duduk rumah Kelantan semua. Apa dia buat? Mahat Tahfiz Sains Pulau Jodoh. Pernah dengar kan? Dan ada beberapa orang yang depannya IR jurutera, belakangnya apa? Al-Hafiz. Waktu guru bukan nak kata belajar agama suruh jadi ustaz. Belajar agama supaya jadi orang yang takut pada Tuhan. So wherever kita buat kerja duduk tak mana pun, insya-Allah yang duduk makan rasa, duduk nampak akhir ni yang tak selesai masalah tu, pasal itu lah ni. Hakim kena tangkap, kena peguam bela, kena itu ini dan sebagainya, pasal apa? Ni.
Takkan tak pernah dengar hakim menerima rasuah daripada sekian-sekian orang. Itu cerita dia. Pasal apa? Sebab masalah iman manusia itu masalah. Pun kita tak semayang bagus, dari tinted, bini tegak, pelempang muka bini. Ada juga macam tu. Semayang bagus ni, dari tinted, memang tak lepas dia pijit. Tapi bini tegak, anak tegak, nak kerja, nak ribas dengan kayu dia. Ada juga. Pasal apa ni? Masalah mas'uliyah. Ubudiyah kita tak cakap dah. Berapa ramai imam tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada habis La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak habis lagi, celapak keluar dah, bawah dia dah. Siapa ajar adab solat orang itu? Waktu Nabi pegang sang labah, pergi mana? Kalau sangat. Nampak tak? Asal Nabi sayang dia gila. So kali tu Nabi dah mawawai, mangkit dia, mak pegang. Nak pergi mana? Ya Rasulullah, kalau aku tunggu dengan lagi terlepas subuh seribu. Kejut Nabi. Siapa? Kain inilah yang aku pakai dan kain inilah binku pakai untuk salat. Keluar air mata Nabi, ibu-ibu. Ya Allah, awak tak beritahu. Sahabat-sahabat, tak dengar kesalahan apa punya masalah. Man lam yahdam bi amril muslimin laisa minna. Siapa yang tak risau langsung urusan hidup manusia, orang Islam, dia bukankan aku. Jika dia sang labah bermasalah, itu kita tolak cerita. Nabi tak bagi lepas salam, dah bagi salam tu kira cabut pun. Kecuali dia memang tengah duduk kentut. Ni angin tu apa? Monoksida tu. Ni duduk tak pungkok, hujung-hujung hakimut. Dia tak. Mana ni? Wajib pakai pot tepung. Dia edok maki awal lah. Tak ada adab pula kentut depan orang. Ni tak ada apa-apa. Solat ba'diyah tak buat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terus kita yang duk main sembahyang jemaah. Adab tak jaga. Dia buat diam mozat mawakan awak. Ini terang-terang kita. Ini saya cakap biar kenal kat saya tak apa. Wallahi. Kita sama-sama sembang Saya bukan orang alim, saya bukan ulama. Saya boleh bagi kuliah mana patut saya bagi. Ibu belakang anak. Ya makcik-makcik pula. Bukan masjid ni. Ini masjid Kebun Genuk. Asal salam nampak tu. Lama tak nampak. Bunyi macam keseluar kentik. Saya nak buat sini. Berarti saya tak dengar tadi. Ada tak boleh. Nabi masuk masjid. Sahabat apa? Seolah-olah Nabi tak kenal kami sahabat dia. Nabi masuk masjid, mari masjid. Nak keluar rumah adalah rumah Nabi kan. Nabi tak tengok kami, Nabi seolah-olah Nabi tak kenal kami. Berapa ramai Jumaat tadi, wallahi, berapa ramai Jumaat tadi imam khutbah demam lewat, demam mai selepak, mentang-mentang ada ekon besar ni, ngaku aku berkeras. Terus duduk, memang kurang ajar.
Berapa ramai orang hajah masuk masjid tak sembahyang sunat tahiyat masjid. Sunat dia kalau nak sunat tak buat dapat Allah tak buat tak dosa foto tu tak. Habis tu. Pekan-pekan semua tapi angkat pasal sunat tadi ni. Pasal produktif payah buat seorang lain tak payah sebab sembahyang jenazah boleh lalu dia tak singgah. La ilaha illallah. Kecuali tak tahu tu lain cerita lah. Kalau kita di Pakistan solat jenazah macam solat raya solat jemaah. Jenazah ke nama kan? Solat jenazah dulu. Yang syok di Mekah tu. La ilaha. Dia kandung dah solat sunat tu. Lepas salam di Mekah Madinah pasal tiap-tiap waktu lah orang solat jenazah. As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Tunggulah sah. Syok orang semayang jenazah dia pergi semayang sunat mak dia je. Betul? Tahu tapi obudiyahnya lemah. Yang tak tahu satu hal. Sama lah macam nak sibuk. Tapi jemaah umrah saya beritahu kalau saya nampak saya semayang orang nak solat jenazah tuan-tuan nak balik secara muah saya akan balut sebab nak main dengan saya kan terima alhamdulillah nampak saya kata balik tu hak ziroda pun gini kata balik tengok kening juga dah walau dia tua pada kita bukan kita sombong tapi nak main aku amir siapa ketua perjalanan kan ikut mayang kita ada 17 orang cuba apa pondok main semayang mesti jangan kurang pada 40 orang termasuk imam kata apa? Siapa tahu? Ya ada syarat-syarat bukan Jumaat dia Ustaz. Salat jenazah mesti kalau boleh jangan kurang dari 40 orang. Sebab apa? Pada hadis Bukhari sebut kalau 40 orang salat jenazah kita tak pernah syirik kepada Allah maka jadi syafaat pada jenazah tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan meninggal kat Mekah Madinah bukan 40 orang. Bukan 40,000. Nah, kadang-kadang apa kata ribu juta pun ada lah maklum. Ada pakcik jahat tu gangster jahat dia tawaf bidah musim-musim dia mati tak musim tapi bekas di Sabah dulu lah satu. Tapi hari nak habis tu dia demam. Kau nak balik dah tak apa balik. Tawah-tawah dia tak ada. Allah. Kita ustaz bawa orang tiap-tiap tun tapi haram tak mati sana pun. Mati dekat Kuat Biang. Kalau tanya apa nak mati kat Mekah katakan, bagi tak angkat. Tak ada kuih. Nanti makcik tak jumpa pakcik kat lengkau. La ilaha illallah. Ini bahana pahaman orang. Nanti kalau mak mati kan dah faham. Dia tengok belah pak dia belah. Bini kawan tu dah. Apa balik? Oh yang bodoh. Merajuk. Tepo tanam bini jual belah faham. Diserang orang tua tu. Orang buku hajat tanam lagi hubung bini ya. La ilaha illallah. Sembang ni. Ya. Alhamdulillah lah. Terima kasih kepada pihak IKB yang jemput saya. Saya kata Ustaz, saya main wasyari. Ada program bagi tahu insya-Allah.
Tu cara dia. Mereka semua dah kan, terbang mereka dah. Semua mereka. Jadi kita nak khidmat, dia bermelipas pun, dari rumah juga, siapa begitu, untuk belah sana ada penajar dia. Kita kek, saya bila nak main dengan kereta tu, buat hati lah, kan? Main lah kesesaan, dengan ketua marah bulan, gaigok, saya mau main petang. Makcik-makcik, ada makcik-makcik kata kat saya, gaigok saya ni nak main petang, hidup nanya tu. Saya pening kita main kulim. Yang tu pun dipos-pos sama. Tak apalah. Allah Akbar. Panjang ni, 845 dah, pakai tabang lah tadi ni. Allah Akbar. Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini bukan hadis Nabi, tapi kata-kata para sahabat. Takutlah kamu dari dilaknat oleh jiwa-jiwa orang yang beriman dalam keadaan kamu tidak sedar. Apa maksud dia? Disebut sikit. Abdullah bin Mas'ud Ibn Mas'ud lah. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bi kadha. Ibn Abbas sebut orang beriman akan tengok dosanya seumpama bukit yang akan menghempak diri mereka, sedangkan orang yang jahat yang dibuat maksiat melihat dosa mereka umpama lalat hingga ke batang hidup. Ibn Mas'ud kata buat jadi lalat. Dan apa yang nak dimaksud di sini ialah tuan-tuan orang solat kan? Orang solat, orang beriman solat. Ada kelebihan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kenal muka orang yang tak solat. Tapi jangan kata, hang tak solat tak? Lepas tu Nabi, ulama, sahabat kata, kamu kena takut dengan pandangan orang beriman kepada kamu. Kalau kamu buat maksiat, orang beriman dekat itu dia akan tahu dia ni semayang ni dah hati kawan. Tapi janganlah kita pula kita omong cakap ada jenis tak semayang, aku tahu tak muka, jangan macam tu. Tuhan bagi kelebihan ibu-ibu yang solehah dan mukminah. Apa dia? Ibu-ibu tengok orang tu isi kata abang percaya ke dengan dia tu? Kadang-kadang ada tak perasaannya tu? Saya dah ada perasaan isteri saya, orang tu nak main minta pinjam duit dengan saya, tapi dia jenis semayang pun, tapi bayangannya bab muamalah dia jahat. Saya pula tak cerita kat bini saya. Duit kita kena orang recommend, bagi kat dia 6 angka dia buat, nampak modal. Tapi dia pulang balik separuh sepeda dia tak bayar. Separuh tu sepeda tak bayar. Saya sakit dan haram saya tengok. Yang ni atas pupuk naik bertambah bila saya 2 kali. Bini kata apa? Bini isteri lah. Yang tengok ialah pakai taklah ketayap lebay sebab tapi mula-mula dah yang dah rasa dah yang tak bersetuju abang bagi dia pinjam. Tapi itulah apa, tak bincang dengan yang dulu. I call my wife yang lah from sayang shortcut. Biarlah start misalnya. Sampai lo ni pergi Palang ni
Malam. Sampai lo ni Palang. Saya malu dengan dia dekat hotel. Lepas tu nak buat apa pun, Saya nak terlibat dengan bidang ni sekarang ni pun, dia kata, yang kalau dia tu okey. Dan termasuklah bersahabat, wallahi, dan Ustaz Lutfi sendiri pun. Saya dapat, abang, pegang Ustaz Lutfi dah. Ni, kuatnya orang perempuan beriman belakang. Sebab tu orang lelaki, hati-hati sikit dengan mereka. Kita niat boleh tahu lah. Tengah dia nak ngurut kepala kita, picit kepala, pening kepala, saya dengan pang rimau hak picit hari itu pun ambil lebihan pada kapal terbang haji tu. Perempuan kena naik sebab saya baca doa, cekak boleh dah. Ambil saya apa banyak kapal ada, banyak apa, banyak hotel ada. Ambil sekelongsong. Okey pula. Sebab naik kapal terbang, kita sakit kepala. Tapi ada sakit kepala, pergi pun banyak kapal dengan kita semua sakit kepala. Ini masalah ni. Picit saya. Kawan saya Ustaz selebriti TV lah. Toing. Saya dah tengok dia picit. Toing tu gambar. Dia nikah. Banyak tu dekat tu. Nikah baru. Hak nombor 2. Saya ni. Siapa dia bang? Ustaz ni. Nanti kita tahu seronok dia nikah 2. Hak seronok tu dia tahu. Tak sembang pun. Niat nak nikah 2. Memang dah seronok. Lepas tu memberonok kan. Suka lah bang tu. Abang ada orang kali rasa lembut, potong-potong tekai. Bang rimau sampai celpor ni. Ni macam nak putih orang rimau. Ni yang tu pupuk belakang. Lepas tu pupuk belakang ni, title dia orang ni dalam persoalan kepercayaan, keyakinan apa dia? Tak bagi kaedah. Dia pun baca nak masuk syurga, dia masuk syurga. Boleh masuk, ikut suka pintu apa, mana masuk. Yang kita ni, nak ceramah depan, sorry, ada tingkat level dia. Sembari, ya Tuhan, awak level ground, ground floor. Ground floor. Malam, awak tingkat 3. Bila tingkat 7. Tingginya palang betul. Sebab ada bila dia jekah kuat. Palang, lohong asap tak bunyi suara. Mereka kata. Tapi Pak Bilal, lohong asap dia bunyi kuat suara dia. Elang dah lah rendah, palang tinggi. Tukang tek cicak pula. Pak siap? Dekat sebelah. Saya pun dah lah mewah. Itu buka ekor daripada sejuk nak mampu dia buat ni. Ada orang siok je ni rajin kata tangan. Subuh tu kita hujan pukul 3 pagi 2 jam. Pagi demam main buka tu 16. Kita nak kat takbir pun kerap. Imam ni bunyi macam dengan lalat kata. Apa sebab tu orang imam sedap jadi sengau. Macam gitu macam ada orang tai. Punya ikon tu setutup. Ni nak kencing je nak tu. Dia beku. Setelah bulan. Lepas tu jabat banyak ni. Nyakit duduk dalam jabat. Kena ikon perlu-perlu balik masa ikon ni lama. Exercise tak ada. Tu jadi macam-macam kan. Orang kampung tak ada. Naik motor rempit je tengok tadi. Gini. Tak pada pergi masjid ni. Tu macam Pinang. Dia celok. Ingat tahu orang muda. Orang tua. Duk banyak kat gini gigi pula. Dia kata gila kalau ni buat tu. Dia sihat tu. Tahan suami. Balik tu. Semayang waktu tu. Puasa fardu. Ramadan. Tahan laki dia.
Hadis sahih. Kesan daripada apa? Khuluqiyah tadi. Ubudiyah satu hal, perempuan. Mas'uliyah apa dia? Tanggungjawab buat kerja dia. Yang tiga apa dia? Iaitu dipanggil khuluqiyah, akhlak dalam rumah tangga. Dan berkata, tadi sebut daripada takutlah kamu dari dilaknat oleh jiwa-jiwa orang yang beriman dalam keadaan kamu tidak sedar. Ingat doa orang beriman. Itu sahabat ni takutnya tu. Wahai kawan-kawan kita yang kat luar sana, jangan ranggi sangat, jangan sombong sangat, jangan kamu jadikan diri kamu dibenci oleh orang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wahai anak-anak muda nak naik motor kampung, laju gila kampung, sampai orang tua tu tulis lenggang-lenggang kangkung tepi payah, ini jalan kampung abu, bukan lebuh raya. Siap tu dia potong api. Haram tu. Pak solat kata haram tu. Dia tak maki apa, dia kata haram berdoa dia. Pak hari lepas tu mati dia. Betul kata apa? Kalau 40 orang pun mati, oh tak tahu betul tidak. Tu orang tu sangat tu saya. Sebab bila dia marah aja, pam si panggil marah depan kedai kita je kami tu. Orang mati. Dan cuma nak betul. Sebab tu kita dah hidup ni dalam masa muda, orang beriman satu orang beriman ni. Tengok cukup, jangan cakap banyak. Lepas tu lambat kawan. Tahu kawan. Umur tahu kata? Ha? 23. Belajar lagi. 23 tahun. Ayah dia kena tengok siapa kawan anak dia. Maksud dia, ayah, kalau saya ayah dia, mesti bayar anak dia 22, 24, 25. Dia lah. Saya ayah dia, saya wajib. Ibu-ibu, wajib. Tengok kawan dia apa. Sebab apa? Nabi beri jaminan. Seseorang itu agamanya ikut kawan dia siapa. Maka mak bapa tengoklah siapa kawan dia. Al-mar'u 'ala dini khalili. Falyanzu ahadukum ila man yukhalil. Itu asas. Makcik-makcik. Ada tu makcik satu seminar. Ni lama dah. Dia salah kok. Anak dia 19 tahun SPM rumah dah dah. Minta maaf kalau tiba tak banyak. Ini salah TV, salah kerajaan, dia salah ngomong. Makcik lebih kurang dekat 60 tahun lebih. Saya tanya dia, anak makcik berapa? 18 tahun. Taman apa? Taman sekian. Makcik salah kayak ni. Anak makcik yang sebaya dengan anak makcik itu semua boleh geledah. Tidak. Cuma makcik tanya, kenapa anak orang sebelah tu tak jadi macam anak makcik? Malah soalan jawab dengan soalan. Soalan jawab dengan soalan. Makcik kata, makcik salah kerajaan, makcik salah ketua kampung, salah ibu rumah, makcik salah bini ni. Adakah rakan-rakan sebaya anak makcik tu semua penyakit dadah? Dia jawab, tidak. Habis tu tak tahu apa siapa dia macam tu. Pertama ialah faktor dia kerana bukan didikan kita, tetapi kerana kawan. Sama juga kalau kita kawan kaki makcik. Makcik tak lah. Bukan sekali makcik balik kerja pejabat kerajaan pukul 8 malam sampai rumah. Lepas tu Mayang Aisyah tak nampak masjid ke apa maksud tak tahu sudah tak tahu dah. Pukul 9, pukul 10 bawa makcik pergi makcik sana, malam besok sana, masuk sini. Apa dia dapat? Bini anak-anak menderita. Kami duk ceramah tiap-tiap malam ni pun duk jaga benda ni. Sebelum PKP, sebelum saya sakit dulu ni, saya 4 bulan masuk hospital kerana masalah tulang belakang saya rosak. Dah tukar titanium dah.
Saya ingat balik rumah, saya ingat dalam sebulan 3, mungkin dalam lebih kurang 8 kali ataupun 10 kali lebih kurang. 20 hari ni kita baca ceramah tak ada. Di Selangor saya tak ambil ceramah banyak sangat, semua luar. Yang itu pun kita kena tahu. Ambil ceramah bagus, anak-anak hang tahu. Ya, ni cakap saya ni. Ayah bergerak-gerak ceramah, anak dia. Anak dia wasap. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tapi moga Allah berak sebab kita ni. Ialah kita berusaha dakwah, kita doa, ya Allah, aku banyak tak ada rumah, ya Allah, tolonglah bantu seribu, ya Allah, sihatkan bini aku, ya Allah. Sebab anak saya semua kata Quran dengan bini saya. Sebab tu saya target bila kahwin cari pelajar. Dia pelajar saya dulu dan dia menghafal Quran lebih kurang dan dia baca Quran. Sebab saya risau, saya sibuk. Dan didikan anak-anak akhlak anak-anak saya itu main daripada bini saya. Lepas tu dia lebih muyul mereka pergi ke mak mereka main kat saya. Tak macam cakap. Cuma anak perempuan lah, nak rapat kita. Yang jadi dengki kat adik-beradik lelaki. Mu ni datang, berapa ribu dah bawa pergi ke dia. Nak membuat. Ya orang bertiga. Ni baru sembang tak sekali ni. Tuan, itulah keadaan dia kena sebut pada malam ini. Kemudian kata budak-budak lagi, mereka yang melakukan maksiat dalam keadaan bersembunyi ini yakhlu bi ma'asillah fayulqi Allah lahul bughd fi qulubil mu'minin. Mereka yang buat maksiat dalam keadaan sembunyi, Allah akan mencampakkan rasa benci jiwa orang beriman kepadanya. Dan tuan, tak lebih anak ni pun duk pasal itu. Bila orang benci dengan kita, kita kena pegang apa dosa kita. Bila orang tak nak kawan kita, cari balik, kenapa orang tak nak kawan kita? Maksud dia mungkin kita ni banyak dosa dulu. Jiran-jiran kita macam nak main rumah kita tak mau. Sebab apa? Ada masalah kita, dosa. Macam yang tu, kan? Orang tak nak kawan kita. Bukan maksud ini cabaran. Sebab itu bila something wrong dikritik kat kita apa dia? Apa dosa aku? Sakit. Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Tak ampunlah ya Allah. Bila saya sakit, ada orang kata apa? Tak sangka pula orang macam Ustaz sakit teruk. Lah. Betul tuan-tuan. Yang kita tahu baca ibu-ibu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak baca. Kita khawatir, kita rasa kita buat baik, ada orang beriman benci dengan perangai kita. Jangan bagi itu imam meluat dengan kita. Jangan bagi seorang guru agama, orang alim tak suka dengan kita. Jangan bagi institusi alim ulama tegur kita, lah kita tak dengar cakap dia meluat kita. Ingat kehancuran akan timpa kita. Lalu ada apa orang suka lah. Bila tak ada apa-apa, orang tinggal kita. Dan saya tengok sendiri dengan mata kepala saya. Dia makan seorang-seorang dekat kedai. Semua orang sebab perangai. Umur 72 tahun, pakai gelang mah, rantai mah. Menguarat budak polis ada lagi. Nabi sebut kan? Hati tua jadi muda sebab dua benda. Hubbud dunia,
Seronok dengan dunia ni. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan siapa pernah sakit sini, menurut saya, bila sembuh, Allah, baliklah pada Allah. Baliklah pada Allah. Begitu anak-anak kita yang muda, naik motor rempit, jatuh, dia koma 12 hari, dia hidup balik, begitu nak baliklah pada Allah. Sebab jadi mungkin ada orang benci awak. Allah benci bila tak kira lagi. Dan kalau orang benci kita, sebab buat salah orang, kena ingat banyak. Tu akan ada, insyaAllah. Ingat masa yang ada sudah mencukupi. Kamera tu pusing rata lah, ribut umur. Kan ni, mesti banyak tuan kamera kita. Tak mahu selfie selfie ni besok sini. Jadi yang nak cakap belakang menutup orang. Jadi insyaAllah doakan tuan-tuan yang kepada semua ustaz-ustaz kita ada sini, ada pekuliah ustaz semua. Seronok tuan-tuan. Kita mari kita balik kampung berkhidmat insya-Allah. Dulu ibu-ibu saya ni bodoh buta Quran. Tapi tu saya kata, saya pukul saya sampai saya boleh baca Quran. Ini tengah cakap. Dan tu saya meninggal lebih kurang 22 tahun yang lalu. Dan dalam kubur duduk dekat Bukit Kuala Lumpur. Meninggal hari Jumaat. Waktu khutbah menantunya Al-Fadhil Ustaz Nasr Ahmad baca khutbah. Kemudian dia meninggal waktu itu. Dan saya tak tahu. Walaupun dia belum kecil, saya tak main langsung. Tengok langsung kubur. Tapi hari itulah sebab saya di Mekah buat haji wajib. Dan saya ceramah malam ni, ikhlas tak ikhlas, ibu-ibu jangan fikirkan saya dengan Allah. Tapi kalau ibu boleh dapat manfaat, nenek saya dapat pahala. Betul atau tidak? Abah saya Bahrain bin Hashim meninggal tahun lepas 20 bulan Julai. Sama juga walaupun dia tak bela saya dari kecil. Dia beranak, saya beranak setahun setengah. Dia duduk mentuk dia sampai sampai ke Pakistan. Tapi dia tak ayah saya. Tak ayah saya. Hasil daripada dia, maka terbitnya saya. Dan saya ceramah kuliah bulan-bulan lewat. Maka ni malam ni kalau besok balik hari Senin sampai bulan-bulan lepas sampai ke Pulau Langkawi dan sebagainya, ada program dan sebagainya. Dan dia pun dapat pahala setiap anak. Nonik tak perlu angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buatlah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Insyaallah. So jumpa lagi. Baik, Allah saya tengok macam okey pula. Yang makin mungkin nak kecil pun. Kan, kita banyak-banyak kalau ada salah ibu belakang kan. Kalau ada salah silap banyak-banyak insya-Allah. Doakan anak-anak saya soleh-solehah. Dan alhamdulillah 2 hari sebelum maulud saya jadi Tok Wan lah. Nampak muda lagi tapi Tok Wan lah. Muda tak muda pun baru 52 tahun. Nenek pula, bini saya pula dia rasa nak panggil apa dia sekarang. Panggil nenek rasa teruk sangat dia dah. Panggil tu punya lain macam. Dah suruh panggil neni. Neni. Boleh neni tu benda pun kan. Dia rasa dia muda panggil neni. Saya ni Nana. Jadi panggil saya tu abah untuk abah lah. Akan so doakan cucu saya perempuan. InsyaAllah mungkin esok-esok ada berbalik tak datang. Baru sebulan lebih 14 hari lebih kurang. Doa cucu yang solehah insya-Allah. Ibu-ibu belakang doa tak asli insya-Allah ini. Kalau malam kata seronok banyak ilmu dapat, doakan ya Allah bagilah kami duduk asli ni kami masuk dalam syurga. Boleh? Boleh insya-Allah. Wallahu a'lam yang baik datang daripada Allah, ia lemah dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Kalau ada kalimah-kalimah yang terkasar bahasa, minta maaf kelemahan saya. Ya, kalau ada siapa-siapa terasa pada muka tu itulah kata-kata ustaz ni kan masuk kalau terasa minta maaf banyak-banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.